Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Jadi live ringkas hari ini adalah bagi mengulas ya satu kenyataan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, dan sebenarnya kenyataan ini menjawab banyak persoalan yang ditimbulkan oleh banyak pihak yang sedang spin di media sosial, khususnya dari UMNO. Ya, saya merujuk kepada satu kenyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri dalam ucapan dia di dalam kompleks UMNO Bera. Jadi Ismail Sabri ini adalah wakil rakyat dari Bera. Jadi Ahad lalu dia ada buat satu ucapan di Bera, konstituensi dia, beliau ya. Dan di dalam ucapan itu Ismail Sabri menyatakan sejelas-jelas mungkin ya bahawa top 5 dalam UMNO ya, iaitu presiden, timbalan presiden dan 3 naib presiden akan bertemu ya untuk membincangkan tarikh PRU 15. Okey. So selepas itu Ismail Sabri akan seterusnya bertemu dengan MCA, MIC, dan kemudian dia akan bawa apa jua yang telah diputuskan itu ke kabinet. Dan menurut beliau, kabinet akan memutuskan sama ada beliau perlu atau tidak berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong untuk mengusulkan pembubaran parlimen. Perlu atau tidak keputusan kabinet. Jadi jika anda teliti kenyataan ini, pertama sekali kita lihat Ismail Sabri cukup tahu perbezaan peranan dia sebagai ahli UMNO dan sebagai Perdana Menteri, yang telah berkali-kali saya beritahu adalah peranan berbeza dan saling tidak bertindih. Ya. Jadi dalam kenyataan yang pendek, Ismail Sabri sebenarnya telah secara teratur, secara tertib membezakan peranan-peranan dia sebagai Perdana Menteri dan sebagai ahli UMNO. Jadi sebagai ahli UMNO, Ismail Sabri akan melaksanakan tanggungjawab dia seperti mana yang telah dipersetujui dalam Perhimpunan Agung UMNO yang lepas, iaitu top 5 akan bertemu ya, dan akan memutuskan perkara berhubung PRU. Okey. Itu di belah UMNO sebagai ahli UMNO. Sebagai ahli UMNO, kewajipan Ismail Sabri dinyatakan di dalam perlembagaan UMNO. Ya, perlembagaan UMNO hanya terpakai bagi ahli-ahli UMNO. Di luar UMNO, dalam apa jua konteks, dalam apa jua peranan, perlembagaan UMNO tidak ada makna, khususnya bila tidak melibatkan ahli UMNO. Tetapi jika anda perhati, selepas itu Ismail Sabri akan bertemu dengan siapa? Dia akan bertemu dengan MCA, dia akan bertemu dengan MIC. Ya? Itu jelas dinyatakan oleh beliau. Okey. Selepas bertemu dengan MCA dan MIC, beliau akan membawa segala yang diputuskan itu ke kabinet. Jadi dalam pada Ismail Sabri berkata demikian, Ismail Sabri sekarang sedang menceritakan peranan dia sebagai Perdana Menteri. Sebagai Perdana Menteri, kini dia perlu rujuk kepada kabinet. Dan dia kata kabinet akan buat keputusan sama ada dia perlu berjumpa dengan Agong atau tidak. Now, kabinet ni, peranan dia sebagai Perdana Menteri ini bukannya ditakrifkan atau ditetapkan oleh Perlembagaan UMNO. Ianya ditakrifkan dan ditetapkan di bawah peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Dan Perlembagaan Persekutuan buta parti, tidak ada sebut parti. Maknanya parti tidak akan menentukan hal-hal berhubung dengan pelantikan Perdana Menteri, tugas Perdana Menteri, peranan Perdana Menteri ya, dalam apa jua cara, termasuk dalam tadbir urus negara. Jadi semua itu ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan disebabkan itu peranan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri menjadi keutamaan berbanding peranan dia sebagai ahli UMNO.
Jadi sebagai ahli UMNO, dia melakukan kewajipan dia berjumpa dengan top 5 seperti mana yang telah dia janjikan dalam PAU, Perhimpunan Agung UMNO. Tetapi sebagai Perdana Menteri, apa jua ketetapan yang telah diputuskan situ kini hanya menjadi satu cadangan yang boleh dipertimbangkan atau tidak dipertimbangkan oleh Ismail Sabri dan Kabinet. Kerana dia sudah buka topi sebagai ahli UMNO dan kini pakai topi sebagai Perdana Menteri. Dan bila dia pakai topi sebagai Perdana Menteri, dia tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan dan hanya bertanggungjawab kepada Yang di-Pertuan Agong yang melantiknya sebagai Perdana Menteri dan bertanggungjawab terhadap Kabinet Persekutuan yang melibatkan lantikan-lantikan bagi membantu Perdana Menteri mentadbir urus negara dan juga bertanggungjawab kepada rakyat. Jadi bukan UMNO yang menetapkan sama ada Ismail Sabri perlu berjumpa dengan Agong untuk mengusulkan pembubaran Parlimen, kerana itu adalah budi bicara Perdana Menteri seperti mana yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Jadi Ismail Sabri ada kuasa budi bicara nak jumpa Perdana Menteri atau tidak. Dan Ismail Sabri ada kuasa budi bicara nak tentukan sama ada dia nak dengar Kabinet atau tidak. Dan berdasarkan kenyataan dia pada hari Ahad lalu, Ismail Sabri sudah tetapkan bahawa dia akan lepaskan kepada Kabinet untuk menentukan sama ada dia perlu berjumpa dengan Perdana Menteri atau Yang di-Pertuan Agong atau tidak untuk mengusulkan pembubaran Parlimen. Maknanya kalau kita baca atau dengar ucapan Ismail Sabri di Bera, Ismail Sabri sebenarnya secara tidak langsung memberitahu, saya sebagai ahli UMNO, saya akan menuruti kehendak UMNO iaitu berbincang dengan top 5. Kemudian saya akan membawanya keputusan tu sebagai cadangan kepada Kabinet. Dan Kabinet akan tentukan akhirnya sama ada saya wajar jumpa Agong untuk usul pembubaran Parlimen atau tidak. Dan kita lihat Kabinet terdiri daripada menteri-menteri UMNO yang menolak PRU awal. Menteri-menteri Bersatu dan PAS yang sememangnya saya jangka akan menolak PRU awal. Jadi itu sebetul-betulnya dan itu berpadanan dengan Perlembagaan Persekutuan. Jadi Ismail Sabri tidak melanggar mana-mana peruntukan Perlembagaan Persekutuan dalam melaksanakan fungsi dia sebagai Perdana Menteri, dan dia tidak melanggar mana-mana peruntukan Perlembagaan UMNO dalam melaksanakan tugas dia sebagai ahli UMNO dan naib Presiden UMNO. Dan itulah kebijaksanaan Ismail Sabri yang saya lihat dalam kenyataannya terkini, dan itulah saya lihat kurang difahami oleh media dan khususnya kluster Mahkamah UMNO. Jadi kalau selepas mendengar ucapan ini Zahid masih tidak faham atau kluster Mahkamah masih tidak faham, saya tak tahu nak kata apa. Ya. Dan saya nak ingatkan, walaupun saya dah sebut, saya nak ingatkan Ismail Sabri sekarang menepati janji dia untuk berjumpa top 5. Tetapi akhirnya Ismail Sabri hanya perlu menurut ketetapan pembuat keputusan tertinggi dalam UMNO. Siapa pembuat keputusan tertinggi dalam UMNO? Bukan MKT. Apa-apa keputusan PAU atau Perhimpunan Agung UMNO mengatasi MKT. Dalam PAU lepas, Zahid kata dia yakin BN akan menang. Jadi atas keyakinan itu, delegasi memberi mandat untuk membuat ketetapan bahawa Parlimen harus dibubarkan segera sekiranya BN akan menang. Dan atas mandat itu, Ismail Sabri berkata, saya tidak akan tunggu sesaat sekalipun jika BN akan menang. Tetapi baru-baru ini Zahid berkata apa? Dia kata jangan guna alasan Parlimen tergantung untuk halang pilihan raya, kerana selepas itu boleh bentuk gabungan dan sebagainya dengan parti-parti lain. Sekaligus memberi bayangan dia tidak yakin BN akan menang dan BN harus masuk pilihan raya awal sekalipun boleh kalah. Jadi itu bercanggah dengan ketetapan PAU, kerana ketetapan PAU memerlukan kepastian BN akan menang. Jadi sekarang ketetapan PAU berbunyi tak perlu PRU awal sebab BN tak boleh menang. Jadi Ismail Sabri tetap berjumpa dengan top 5. Tetapi apabila berjumpa dengan top 5, satu pertimbangan adalah kenyataan Zahid. Kerana berdasarkan kenyataan Zahid, ketetapan PAU kini sudah berubah. Tak perlu PRU awal. Kemudian walaupun dalam top 5 ni 4 setuju perlu PRU awal,
Tetapi Ismail Sabri boleh kata, saya tak yakin lagi, saya tak setuju. Dan apa pun keputusan kolektif ini, dia akan bawa kepada kabinet dan kabinet akan putuskan. So, Zahid perlu faham benda ni. Media perlu faham benda ni. Jika tak faham, saya tak tahu nak kata apa. So, ini sebagai menjawab soalan seorang penonton yang berkata, bagaimana semalam media melaporkan Ismail Sabri berkata, top 5 akan tentukan. Saya menjawab, anda perlu baca kenyataan Ismail Sabri betul-betul atau dengar sendiri. Dia tengah nak masuk kereta, reporter tanya dia, dia kata, saya dah beritahu dulu. Seperti mana yang saya beritahu dulu. Jadi bila dia beritahu Ahad lalu. Dan Ahad lalu Ismail Sabri berkata, dia akan jumpa top 5, kemudian bawa ke kabinet dan kabinet akan tentukan. Maknanya Ismail Sabri berkata, secara tidak langsung lah, kabinet yang putuskan, bukannya UMNO. So itu sahaja pencerahan saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa ya saudara-saudari. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.